suggestion, engkau hantar anak engkau lah. Lepas tu Muhammad pun tak setuju. Muhammad kata apa? Tak nak lah, sebab dia ada idea lain. Dia kata tak nak lah, sebab anak-anak aku, anak orang susah. Kalau anak orang susah duduk dekat rumah orang kaya, orang akan ingat aku dah jual anak aku, jadi hamba. Tak nak lah Ka'ab. Habis kau ni macam-macam alasan. Apa cagarannya? Kan, apa kau punya ni? Dia kata, aku ada barang perang tau kat rumah, macam perisai dan pedang semua. Boleh tak itu jadi cagaran? Ka'ab kata, okey. Itu barang tu ada harga, besi. So okey. Dia balik, dia cerita kat dua lagi kawan dia, kau pergi buat benda yang lebih kurang sama nak dengan Ka'ab tu. Lebih kurang sama lah. Akhirnya semua orang, 3 orang ni berhutang dengan Ka'ab. Cagaran dia ialah besi, iaitu alat-alat peperangan, topi perang, perisai dan pedang. Bila dia janji malam tu, bukan janji, saya rasa dia orang main terjah je. Malam tu 3 orang bawa pedang, bawa perisai semua, dan ketuk pintu Ka'ab. Ka'ab pula baru kahwin. Jadi isteri dia ialah pembuat minyak wangi. Buat minyak wangi ni satu ilmu tau. Bukan main campur je ros, campur bakar wali, campur dahlia, lepas tu jadi minyak wangi. Korang mungkin tak tahu kan dahlia tu punya bunga kan? Tahu? Okey, alhamdulillah. Saya tahu sebab nama-nama kelas saya masa sekolah rendah tu. Anggrek semua tu. Si isteri dia ni pun tahu Ka'ab ni dah banyak buat hal tau dalam negara. Dia kata jangan turun bang. Faham tak? Jangan pergilah bang. Tak, siapa tak? Dia kata jangan risau, aku tahu itu siapa. Itu orang nak hutang aku tu. Lepas tu aku lelaki, aku tahulah aku buat apa aku buat. Geng-geng tu semua kawan aku, jangan risau. Kan dia orang dah kutuk Nabi semua. Dia anggap geng aku. Kau jangan risau, let me go. Dia kata jangan bang, sebab engkau ni orang yang tengah berperang katanya. Apa maksud isteri dia? Kan tengah berperang ke sekarang? Tak tahu. Di mana ada peperangan? Dia duduk dalam Madinah. Perang dengan siapa? Tapi isteri dia tahu yang mulut suami dia sangat, dan maknanya ramai orang benci dengan kau ni. Kau jangan turun. Dia cakap you don't worry lah. Kalau kau worry sangat, ni dia, aku pakai baju besi aku. Dia pakai baju besi waktu malam-malam nak kat maghrib ke isyak gitu je. Orang pandang mesti kata gila kan. Tapi sebab bini dia bising-bising, tak apalah, aku pakai baju besi. Happy. Supaya selamat lah konon. So si Ka'ab turun, jumpa 3 orang ni, dia orang pun borak dekat pintu. Dia pasal hutang kan. Lepas tu pandai pula si Muhammad Maslamah. Dia kata apa? Ka'ab, kat sini macam tak ada cahaya. Cahaya dia orang ialah bulan tau kan. So dia kata jom kita pergi sana sikit lepak, bau clear sikit, best. So bawa Ka'ab jauh daripada rumah dia. Maksudnya jauh sikit dari kampung dia. Kan kalau rumah mesti ada orang lain. Bawa jauh sikit, borak. Tapi tak tahu macam nak start. 3 orang ni dengan Ka'ab, dan Ka'ab pun bersenjata lah kot. Biasanya orang keluar dengan senjata. Tak tahu nak start macam mana. Sebab diorang ni bukan pembunuh dan bukan tentera sangat. So dia tak tahu 3 orang ni macam mana. Tapi nak dapat satu poin. Wangilah Ka'ab. Kan wanginya. Oh, aku baru kahwin, dia kata. Baru kahwin semalam kot, ataupun hari ni. Oh ya ke? Dan isteri yang baru aku ni, dia pembuat minyak wangi. Tu yang wangi tu. Oh patutlah wangi. Diorang baru pergi dekat bau rambut dia. Sebab diorang letak minyak wangi kat rambut. Kita tahu lah kan. Bau sikit boleh? Dia kata baulah. Dia dapat idea dah. Kepala dia kan. So Muhammad ni kata bau sikit. Bau sekali lagi boleh? Dia pegang kepala Ka'ab. Dia pegang, dia kata sekarang. Faham tak? Sebab dia dah pegang kepala orang tu tunduk kan. Sekarang orang tu pap, tapi terkena baju besi dia, kena tangan dia sendiri. Jadi satu orang dah kena tangan dia. Aduh, dia pula kena. Si Ka'ab dah tahu something wrong. Dia dah mula struggle. Dalam struggle tu satu orang lagi berjaya juga bunuh dia. Kita ketahu cerita pembunuhan Sebab kita ketahu sebab dia orang jahat. Betul tak? Sebab dia orang jahat. Betul. Maka terbunuhlah Ka'ab ibn Ashraf. Start daripada tu Banu Nadir senyap sikit. Macam jangan main-main.
Jangan main-main dengan Nabi. Tak ada siapa berani dah nak cakap-cakap apa, buat puisi-puisi ni. Sebab bila orang tanya, orang cakap, alah relax lah, bukan cakap pasal isteri kau. Betul tak? Ini kan cerita je. Tapi ceritanya sebiji macam isteri aku. Faham tak? Yang pakai spek mata 4 segi. Contohlah kan. Kemudian mukanya bulat-bulat. Contohlah kan. Yang kau cakap ni sebiji isteri aku. Yang suka pakai tudung warna hijau ke. Memang isteri saya pakai warna hijau. Orang lain semua pakai warna pink. Betul tak? Habis kau cakap pasal isteri aku ke? Tak adalah. Jangan perasan. Itu masalah dengan artis. Dia boleh kona-kona punya. Dia lukis satu orang punya muka, but no, that's not you, katanya. Mana boleh. So Ka'ab ni kira geng artis juga lah. Pandai mensyair tapi jahat. Habis cerita Ka'ab ibn al-Ashraf. Maknanya zaman Nabi ada assassination. Sebab itu ada negara yang memang ada undang-undang yang macam ISA tu. Tangkap dulu. Bukan tangkap bunuh, tangkap dulu. Dan you tahu kan, di negara kita ni kan, saya harap kita padam dia kan, memang ada assassination. Ini kira salah ke cakap? Tak salah. Kat nanti assassination yang by the government, tahu tak? Maknanya polis bincang Mamat ni kena mati. Tak payah buang masa tangkap dia, bawa mahkamah, semua buang masa. Tambah pula dia powerful, dia pandai, ada cara untuk kona-kona. Dia akan buang duit rakyat, tahu tak? Tahu tak mahkamah semua duit rakyat tau. Awak tahu tak hakim nak duduk situ dah berapa ribu punya kerja. Awak tahu tak mahkamah tu nak pasang lampu pun dah rugi dah sebenarnya. Pasal lampu untuk sebab dia bunuh orang, kita kena bayar aircon dia. Rakyat kena bayar, betul tak? Apa buang masa? Dia dah confirm dah bunuh 9 orang, pap je lah. Maka kadang-kadang negara memang ada power untuk buat perkara macam tu. Ataupun orang yang macam shady sikit, dia selalu sangat, dia Melayu tapi banyak sangat pergi kedutaan Rusia, kedutaan China apa. Bila cek-cek balik, dia macam pelik-pelik, tak berapa kerja tapi duit banyak kan. Jadi bila kita cek balik, boleh jadi dia spy. Kita nak buat apa? Boleh tak buat mahkamah, kau spy? Tak ada bukti. Alah, masuk kedutaan, apa salahnya? Aku jumpa kawan aku, Pak Gad. Macam-macam alasan. So apa kita nak buat? Yes, kadang-kadang lah. So kalau kita ada kuasa sebagai pemerintah, mungkin kita akan faham cerita ni. Kita orang biasa-biasa tak faham pun tak apa. Tak faham pun tak apa. Yang pentingnya kerajaan bukan nak bunuh saya lah. Sebab saya ni citizen yang baik, insyaAllah. Alright, Sariyah Al-Qaradah. Saya tak nak cakap, dia macam teknikal sangat. Next. Perang Uhud akan start tahun 3 Hijrah. Kisahnya ialah, kan diorang dah kalah dah tahun lepas. Kali ini diorang plan, Abu Sufyan akan plan, lepas balik daripada Badar, jumpa pula Abu Sufyan. Kan dia berjaya bawa caravan daripada Syria semua tu. Maknanya orang Mekah dapatlah keuntungan masing-masing. Perniagaan jalan macam biasa, tapi ramai orang mati. Tapi kau tahu tak, geng-geng yang mati tu sebab apa? Sebab barang dagangan kita ni lah yang korang tengah enjoy ni. So Abu Sufyan akan pergi balik dekat geng yang bagi duit untuk penjagaan tadi tu. Sekarang kau dah untung kan, bagi untung sikit. So dia akan paksa zakat lah. Abu Sufyan, bukan Islam. Dia cakap kau untungkan itu 5,000, bagi 2,000. Aku tahulah sebab aku manager kan. Kau untungkan sebab banyak orang mati tau. Dia ambil duit dari semua orang yang menjaga hari tu, guna duit tu untuk serang Madinah. Itulah perang Uhud. Mereka akan datang ramai, lebih kurang 3,000 orang. Dalam 3,000 orang ni ada 20 perempuan. Di antara 20 perempuan korang kenal Hindun binti Utbah, sebab dia nak balas dendam antaranya dan nak tolong orang, nak tolong suami dia lah. Sebab Hindun ni dia isteri siapa? Abu Sufyan. Masya Allah. Abbas akan bagi utusan, hantar utusan ke Madinah, cakap kat Nabi, something wrong ni, something wrong. Faham tak? Something wrong ni, aku nampak diorang ni berkumpul-kumpul ni, aku rasa diorang serang kau. Abbas kan kita tak pasti dia Islam ke tidak sekarang. Tapi Abbas yang kita pasti dia sayang kat Nabi. Dia pakcik Nabi yang sangat sayang Nabi. Tapi isteri dia Islam dah. Pelik Isteri dia Islam, dia tak Islam. Boleh ke macam tu?
Boleh kerana syariat Islam belum lengkap lagi. Dia baru nak formative period dia panggil. Okey. So masa inilah diorang akan bermesyuarat. Kau pernah dengar perkataan syura? Syura tu mesyuarat, daripada situ lah. Okey. Dia pun bermesyuarat. Jadi adalah golongan muda, ada golongan yang tua. Bincang-bincang, Nabi kata, jom kita, ada orang nak serang kita ni, kita nak defend dalam Madinah atau luar Madinah. Nabi kata, aku rasa kita defend dalam Madinah. Pendapat Nabi. Kemudian dia disokong oleh ketua munafik. Jaranglah ketua munafik ni geng Nabi dalam apa-apa opinion. Tapi hari ini diorang bersatu padu pula. Ketua munafik siapa? Abdullah ibn Ubay. Dia kata, betul, aku setuju. Sebab Madinah ni sendiri macam kubu. Macam kubu. Orang tak pernah tahu serang kita dan menang. Madinah tak pernah diserang dan orang tak pernah menang dengan Madinah. Sebab Madinah ni dia penuh dengan pokok. Belah kiri dia ada jalan yang kau tak boleh jalan. Belah kanan pun kau tak boleh jalan. Faham tak? Jadi kita memang boleh jaga Madinah dengan baik lah. Nabi pun kata ya. Tapi ada satu golongan tua setuju dengan Nabi. Yang tua-tua sikit lah, macam Abu Bakar, Umar, semua tua lah. Tapi ada satu golongan geng-geng muda yang cakap kat Nabi apa? Nabi, kenapa kita nak lawan macam pengecut dalam rumah-rumah kita sendiri? Jom kita keluar macam Badar, katanya. Sebab diorang tahu tau kelebihan ahli Badar. Kan dah cerita dah, Badar punya orang dihormati apa semua kan. Jadi diorang kata, tak best lah gaduh dalam rumah kan? Tak man lah kan? Tak gentleman lah. Apa kata kita serang diorang sejauh yang boleh. Kita cari diorang kat depan lah, dan kita lawan macam Badar. Dan biasanya orang tua lebih bising ke orang muda yang lebih bising? Dari segi kecoh-kecoh sikit. Susah nak kan? Kalau kat Malaysia orang tua pun kecoh juga. Jadi jawapan saya ialah, di zaman tu orang muda lah menang. Dia punya suara ramai. Orang tua tu makin diam. Okey. Bila orang tua-tua diam, jadi Nabi pun anggap okey, jadi yang menang siapa? Muda kan? Nabi ikutlah yang muda. Kan Nabi punya pandangan lain. Tapi okey, so akhirnya kita keluar. Nabi pun masuk dalam rumah dia. Ini kan masjid, Nabi akan masuk rumah dia. Korang tahu kan, kalau ini Masjid Nabawi, kalau ini kiblat, rumah Nabi kat mana? Di sini atau di sini? Lagi sekali, kiri saya atau kanan saya? Kiri. Power korang ni. Semua dah pergi umrah dah. Tak baguslah. Mana kubur Nabi? Sini atau sini sekarang? Sini. Kiri kanan? Kiri. Kubur Nabi kat mana? Dalam rumah Aisyah. Jadi senang nak ingat. So Nabi keluar, masuk kat rumah Aisyah tu, dia pakailah baju dia. Dalam dia masuk tu kan, ahli mesyuarat dia lagi ni. Masa ni baru orang tua bising balik. Tadi dia depan Nabi, dia tak nak bising-bising. Sebab dia orang dah mula kecoh-kecoh sikit. Yang muda kan, anggaplah muda sini, tua sini kan. Start orang tua bising. Dia kata, korang ni semua kira macam tak respect Nabi. Kan Nabi cakap dalam, ikut je lah. Kan ada berkat dalam ikut kata pemimpin. Like, pemimpin kita Nabi tau, bukannya bukan pengurusi PIBG. So respect lah. Nabi kata dalam-dalam lah. Yang korang kecoh sangat tu kenapa? Tak hormat Nabi apa? Akhirnya orang muda-muda pun diam. Betul juga cakap pakcik ni. Jadi diorang pun menyesal. Dan diorang hantar Hamzah untuk bincang dengan Nabi. Cakap kat anak saudara kau tu, kan Hamzah kan bapak saudara. Cakap kat anak saudara kau, walaupun umur nak dekat sama, cakap kat dia, kita orang cancel, sorry. Bila Hamzah masuk je, minta kebenaran masuk dalam rumah Nabi, Nabi dah pakai dah baju besi dia, baju perang dia. Hamzah kata, sorry geng-geng kami tadi tu yang bising-bising, kami cancel. Tak jadi, sorry Nabi katanya. Tapi too late. Nabi kata apa? Tak patut bagi seorang Nabi kalau dia dah pakai baju perang untuk dia buka balik. Macam pengecut lah, pakai baju perang untuk pergi perang, tapi tak jadi, cancel, buka balik, duduk rumah. Tak patut lah dia kata. So kalau kita dah buat keputusan, jom kita jalan je lah. Akhirnya orang muda lah menang dari segi gerak je lah. Saya nak tanya, Uhud ni peperangan yang kita menang atau kalah? Kalah tau. Kalah ke menang? Kalah.
Kena sebut kalah betul-betul, baru clear. Mungkin kita boleh kata first half menang lah, second half kalah, tapi akhirnya kalah lah. Ramai orang mati. Jadi kita boleh tak salahkan kaum muda? Sebab dia orang paksa kita keluar. Mungkin tak kalau kita perang dalam Madinah kita tak kalah? Ada kemungkinan kan? Kemungkinan lah, Allah punya takdir. Tapi kemungkinan logik lah. Saya nak tanya, pernah tak sekali setelah Uhud orang tua cakap kat dia orang, aku dah kata dah, sebab korang lah kita kalah Uhud? Ada tak? Setahun korang? Tak ada. Itulah dia sejarah Islam. Dia tak ada aku dah kata dah. Dia tak blame, sebab dia orang percaya kepada takdir dan percaya kepada mesyuarat. Mesyuarat lah, kita dah mesyuarat kan. This is our decision. Macam itulah. So kita semua kena ambil lah semangat ni tau. Jangan blame semua orang. Okay, alright. Pergilah Uhud. Apa cerita Uhud ni banyak sebenarnya tau. I mean, beberapa cerita lah. Uhud ialah tentang pasukan memanah yang 50 orang dekat Jabal Rumah. Itu yang penting tu. Uhud ialah tentang satu bukit. Bukit Uhud lain tau. Saya kena lukis sikit lah. Anggaplah ini Uhud. Ini banjaran Uhud sebenarnya. Uhud bukan satu bukit, dia banjaran. Anggaplah orang Islam kat sini. Anggaplah orang bukan Islam akan datang dari sini. Dan ada satu bukit kat sini. Dan Nabi letak 50 orang pasukan memanah. Nampak anak panah saya? Okey kan? Macam ni, Red Indian. 50 orang duduk atas ni. Nabi kata, korang duduk sini, jangan sekali-kali turun. Jangan turun walaupun kau nampak apa pun. Jangan turun walaupun kau nampak mayat kami bergelimpangan kena makan dengan burung. Kau jangan turun selagi mana aku suruh kau turun. Itu arahan Nabi yang agak jelas. Kau nampak mayat kami semua, still kau just stay dia, tunggu aku datang. So orang, ada 50 orang tunggu sini. So startlah peperangan. Sini orang kafir, dia orang Islam. Start peperangan, maka adalah matilah dua pihak kan. Ada je lah kan, mati kita ni. Tiba-tiba orang kafir dah rasa berterabur lah, tak boleh nak menang dengan orang Islam. Maka dia orang start lari. 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang akan start lari. Ikut riwayatnya, Anas bin Malik ke cakap, aku nampak perempuan mereka punya anklet. Diorang angkat kain tau lari. Faham tak? Betul kan? Takkan lari dengan gaun panjang kan? So diorang sampai kena angkat-angkat dan lari. Dia tak cukup tanah lah ni. Lari untuk hidup dia ni, untuk nyawa dia. Dan bila dia kata kami nampak perempuan mereka punya anklet, maksud dia yang geng lelaki kan depan, geng lelaki lari lagi laju, tinggal yang perempuan yang belakang sekali. Perempuan kan slow sikit lari dia, sebab ini makcik-makcik juga kan. Jadi diorang sampai habis lelaki semua, tinggal perempuan dia. Kalau nampak perempuan, maksudnya geng lelaki dah cabut lah. Sebab perempuan biasanya belakang sekali, dia jadi nurse, tolong-tolong orang susah, orang sakit. Jadi menanglah kita. Bila menang, diorang ni kalau lari, diorang akan tinggalkan harta, sebab harta berat. Harta kita kat kredit je kan, kita semua elektronik, ataupun tak payah pegang apa-apa, CIMB clicks ataupun Maybank online, betul tak? Harta kita somewhere tau, dia nombor-nombor aja. Diorang punya duit ialah benda, coins dia pun berat. Jadi kalau nak lari dengan 15 kilo harta atas badan aku, penat, lambat, mati aku kena tembak nanti. Jadi buka baju besi yang harga ni mungkin RM5,000, buang pedang harga RM2,000, topi besi RM15,000 kot, ke RM5,000 entah, lari, clear. Jadi ini semua akan jadi harta rampasan perang lah. Jadi bila orang Islam tengok clear dah, berterabung kau lari, Allahu Akbar, habis lah kan, Alhamdulillah. Dan waktu itu Nabi ada duduk belakang diorang ni, diorang akan lari ambil harta. Dan orang 50 orang ni tengok je. Tahu tak kenapa diorang boleh menang peperangan awal ni? Sebab ni tentera memanah kat atas ni, kat sini
Bila diorang nak masuk aja, dia panah dulu, Allah kena dah. So dia kena attack dari kiri dan depan. Jadi tak sempat tak diorang nak betul-betul turun. Ke depan aja kena tembak, ke depan je kena tembak. Dan orang atas ada advantage berbanding orang bawah dari segi peperangan yang standard, peperangan konvensional lah. Peperangan sekarang tak kisah, dia pakai tekan butang je kan, nuklear sampai sana lah, apa semua tu kan. So diorang sangat penting. But then bila dia tengok orang berterabur, happy-happy ambil barang, bestnya nak join sekali lah kan. Jomlah turun, dia kata. Ketua dia kata no, Nabi kata jangan turun. Dia kata kan dah habis. Maksud Nabi ialah peperangan habis lah. Diorang tak nak dengar literal meaning tau. Kenapa bergema ni? So akhirnya diorang gaduh-gaduh sama diorang. Tak payahlah, aku nak turun lah. So 40 orang akan turun dan join sekali. 10 orang je tinggal kat sini. Waktu lari ni jangan lupa tau, dekat right flank ada Khalid ibn Walid, left flank ada Ikrimah ibn Abi Jahal, yang ketua komander dia ialah Abu Sufyan. Diorang semua lari terabur. Tapi Khalid ibn Walid, orang yang paling bijak masa tu, dia lari sambil tengok belakang. Dia dah faham dah, problem kita ialah sini. Dia kata kalau kita boleh pusing bukit ni, kita boleh selesaikan diorang. Jadi apa Khalid buat? Kita belajar kat sekolah dulu, dia akan pusing bukit Uhud katanya. Tak logik. Bukan bukit Uhud, bukit ini je sebenarnya. Khalid tak ada datang ke ini, serang dari sini. Dia akan ambil masa 5 hari. Tahu tak? Ini cikgu saya yang cakap tak logik untuk kau pusing bukit Uhud. Uhud saja banjaran. Sebenarnya yang dia pusing ialah ini. So dia pergi lari, macam-macam lari. Orang dah sibuk kan. Dia datang sini, dia naik atas bukit, dia bunuh 10 orang ni. Sekarang siapa yang menguasai bukit? Dia orang pula. Khalid bawa dalam 150 orang je. Orang lain semua berterabur. Nak tarik pun susah. Mati kita, mati. Betul tak? Orang yang fikir pasal nyawa dia, kan kau nak tarik kita nak menang balik ni, mana boleh. Jadi Khalid tarik dia punya pasukan elit sajalah, yang berani dengan dia je lah. Dia bawa 100 lebih ni, maka dia akan menguasai ni. Sekarang ni orang Islam pula kena serang di tengah-tengah. Maka separuhnya dah ke depan, separuh kat sini, separuh ke lari ke sini, betul tak? Dia kena serang dari sini. Dan tentera Khalid akan turun dan akan belasah diorang ni semua, dan akan ke sini pula cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa inilah Nabi Muhammad akan naik bukit Uhud. Dia akan naik lari dari diorang. Dan Nabi akan tinggal, semua orang dah terabur, faham tak? Orang Islam dah berterabur dah. Dan waktu inilah ada bunyi bahawa Nabi dah mati. Sebab ada seorang namanya Ibnu Qami'ah, dia bunuh Mus'ab Ibnu Umair. Mus'ab pemegang bendera. Bila dia pegang bendera, dia akan jadi attack kan. Jadi si Ibnu Qami'ah ini, dia jumpa Mus'ab, gaduh, dia potong tangan Mus'ab, kemudian potong tangan kiri dia, kemudian dia bunuhlah Mus'ab. Bendera itu pun jatuh lakinya. Lemahlah orang Islam punya semangat. Mus'ab Ibn Umair, dia punya rupa macam Nabi mengikut riwayatnya, ataupun boleh jadi baju yang dipakai macam baju Nabi. Jadi si Ibnu Qami'ah ni kata, aku dah bunuh Muhammad. Jadi rumorsnya spread, Muhammad dah mati. Bila Muhammad dah mati, kita kena serang dari tengah, kita tengah berterabur. Maka ada 3 jenis golongan. Satu golongan dia buat apa tahu? Dia lari balik Madinah. Uhud ni dekat Madinah je. Dia lari balik Madinah, satu golongan. Maknanya ada golongan Muslim yang lari ke Madinah, lari dari medan perang lah. Ini dosa yang besar tau. Golongan kedua, dia akan cari Nabi. Mana Nabi? Betul ke Nabi dah mati? Betul tak? Golongan ketiga, ada yang pedang dah jatuh dah, dia dah jadi confused. Faham tak? Pedang dah jatuh, dia dah tak mampu nak lawan dah. Lemah dah dia, Nabi dah mati, apa kita nak buat? Dia tak sangka Nabi dah mati. Jadi dalam confusion ini semua, Nabi akan tinggal dengan 2 orang sahaja, iaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan siapa dengan Talhah. Sekejap mana tadi?
Betul lah, Talhah Ibnu Ubaidillah dan Sa'ad Ibnu Abi Waqqas dan 9 lagi orang, dan 7 orang Ansar yang lain. Nanti korang tengoklah nota saya cerita dulu Nabi tengah lari selamatkan diri, sebab dah 100 orang tengah dah cari Muhammad kan. Dekat sini rumus ni Nabi dah mati. Kat sini diorang mencari juga Nabi kalau dia hidup lagi. Dan Nabi akan lari ke bukit, naik atas bukit. Bila diorang dah dekat sangat, berapa orang dengan Nabi sekarang? Ada 9. Ni dah tak ada pilihan dah ni. Siapa orang paling penting dalam 9 orang tu? Mestilah komander kena selamat dulu kan. So Nabi akan bagi pengumuman dengan 9 orang ni. Nabi cakap, siapa yang nak tahan 50 orang tu lah, katakan 50 orang tengah datang ni, kita dah nampak dah ni. Siapa nak tahan mereka supaya kita boleh lari lagi jauh, dan dia dengan aku nanti di jannah, Nabi kata. Maksudnya apa tahu? Nabi kata, siapa nak pergi mati untuk akulah. Sebab satu orang kan tak boleh tahan 50 orang. Tapi kan kita boleh tahan sikit, 10 minit katakan. Lawan, jangan bagi dia orang gerak, supaya Nabi boleh lari jauh sikit dan selamatkan diri. Betul tak? Faham tak cerita ni? So Nabi tengah cakap, siapa berani mati untuk aku, nanti dia dengan aku kat jannah. Dan Sa'ad Ibnu Abi Waqqas akan cakap, Nabi biar aku pergi. Nabi kata, bukan kau, diam. Nabi harapkan orang lain. Sebab ini semua ialah Nabi punya the best tentera. Dia nak simpan the best last lah ni. Jadi Nabi harap orang Ansar angkat tangan lah. Satu daripada orang Ansar, tak disebut nama, dia tak famous lah maksudnya. Dia you tak kenal nama dia, tapi you tengok dia punya pengorbanan ya. Dia kata, Nabi biar aku pergi. Dia pun pergi, dia tahan lah. Dapatlah 5 minit 10 minit kot. Jadi Nabi dapat lepaskan diri. Tapi kejarnya tu kejar balik kan. Kemudian Nabi akan bagi pengumuman tu sekali lagi. Siapa yang nak tahan? Orang tu dah mati dah. Datang seorang lagi, tahan mereka. Mungkin dapat 10 minit ke apa. Kemudian Nabi akan buat tu 7 kali lah, sampai 7 orang akan syahid. Dan Nabi bila last kali Nabi dapat selamatkan diri dekat dalam macam ada gua-gua gitu, Nabi, Talhah dengan Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Masa inilah nanti Nabi ada jatuh sekali, sampai topi besi dia punya, besi akan cucuk satu bahagian pipi dia. Dan waktu inilah dia akan kena panah dekat pipi sebelah lagi. Gigi geraham dia akan patah. Okey. So sini kena, dan dia akan kena 7 ke 8 panahan lah kat badan dia. Dia akan luka lah Nabi. Ini first time Nabi punya nyawa is threatened now. Selama ni macam budak baling batu dekat Taif. Faham tak? Baling batu bukan boleh mati, tapi itu bully je. Abu Jahal nak pijak tengkuk Nabi, bukan nak bunuh, nak malukan dia. Selendang yang dijerut-jerut dari belakang tu, dan dengan cerita Nabi kena jerut dari belakang masa tengah solat, itu bukan untuk bunuh, nak bully. Tapi ini betul, nyawa Nabi betul-betul di hujung tanduk. Waktu inilah nanti Sa'ad Ibn Abi Waqqas, dia akan memanah. Orang tu pun akan panah kan. Nabi akan kutip anak panah bagi kat Sa'ad. Lepas tu ada satu panah ni macam pecah-pecah sikit, macam kalau kena orang tak mati kot. Tapi Nabi kata panah je, sebab itu yang kita ada. Dan Nabi cakap apa? Panahlah wahai Sa'ad, fidaka abi wa ummi, dia kata. Maknanya aku korbankan mak dan bapa aku untuk engkau. Ini orang Arab punya expression, like please do it. Faham tak? Tapi Nabi tak pernah guna expression ni, sebab dia bunyi dia macam teruk. Aku korbankan mak dan bapa aku untuk engkau. Aku jual mak bapa aku untuk engkau. Macam kan berat kan. Tapi itulah pertama kali Nabi guna untuk satu sahabat. Saat ni dia akan bangga, Nabi tak pernah sumpah pasal mak bapak dia kecuali atas aku ni. Macam dia kata bagi je Sa'ad, nanti kiranya semoga Allah bersama engkau lah. Maka memang panah tu akan kenalah orang. So dalam masa itu Nabi akan kena sikit. Waktu itu juga orang Islam dua orang ni akan tahan Nabi dengan badan mereka sendiri. Dan ada satu sahabat sampai melompat untuk Nabi sebab dia nampak ada arrow coming from the other side, dan dia akan kena muka dia. Diorang memang tahan Nabi betul-betul. Diorang sayang Nabi lain macam lah. Bagi seorang mak, kalau you ada anak, you faham lah cerita ni. Satu orang yang pernah sayangkan anak dia sendiri tu, saya rasa sayang mak kepada anak lah, kita boleh bayangkan lah. Sayang kepada girlfriend semua tak jadi lah gitu. Tak, girlfriend kalau kena pukul apa, kita lari kot. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Tak apa.
Masa ini Talha ibn Ubaidillah, Talha ni dia akan lawan dan dia akan dawan beberapa orang, 50 orang yang kejar dia ni kan. Dia akan kena tangan dia sikit. Bukan sikit, saya rasa banyak. Bila kena dia sakit kan. Dia kata macam kita kata adoi kan. Bila Nabi dengar dia kata adoi, dia sebut his. Orang Arab punya expression kan. Nabi kata, kalau engkau cakap bismillah tadi, malaikat macam tunggu tau nak ambil engkau naik atas. Maknanya punya banyaknya pengorbanan kau ni, kau dah dekat dah ni. Macam dah dekat masuk syurga lah. Kalau kau cakap bismillah masa kau kena, kau sebut nama Allah tadi, macam Allahu Akbar ke apa ke, subhanallah ke, malaikat dah siap dah nak ambil kau naik ke langit katanya. Malaikat dah siap nak ambil kau masuk syurga tau. Seolah macam kena sikit mati ambil. Tapi sebab kau cakap adoi ya, maka itu je lah. Tapi Nabi Nabi tengah puji dia bahawa kau dah dekat sangat dengan syurga sebenarnya kan, dekat sangat dengan syurga lah. Itulah Talha ibnu Ubaidillah. Yang menariknya ialah dia kena tangan dia akan paralyze sebenarnya. Talha ni nanti dia akan masuk perang, tapi masuk sebagai simbol dia sebenarnya tak boleh lawan. Setelah Uhud, Talha tak boleh lawan sebenarnya. Talha akan masuk peperangan nanti tahun 35 Hijrah untuk lawan Ali nanti. Sedih lah dengan semua ni. Ni kan diorang sama-sama lawan sekarang ni, sama-sama Muslim, sama-sama sahabat Nabi. Nanti diorang akan bergaduh juga. Masa perang Jamal, Talha akan berada di pihak Aisyah, Ali berada di pihak sana. Talha akan join, tapi sebenarnya dia bukan boleh lawan pun, sebab tangan kanan dia, kalau tak silap saya, paralyzed lah. Talha ibnu Ubaidillah. Okey, Nabi akan luka sikit. Dan bila selang beberapa lama, semua orang Islam yang fikir jauh sikit, dia akan cakap mana Nabi kan, mana Nabi. Dalam keadaan berterabur tu, diorang carilah balik Nabi. Diorang dapat jumpa Nabi. Nanti diorang akan kumpul balik. Kita boleh bayang betapa happynya diorang jumpa Nabi balik tu tak? Maknanya Nabi aku tak mati. Sebab rumors kata Nabi dah mati. Bila datang balik, datanglah Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Ubaidah, Abu Dujana, Mus'ab ibn Umair dan semualah. Diorang kumpul balik dan diorang akan lawan balik apa yang mereka mampulah. Okey. Masa inilah nanti ada seorang perempuan, dia tolong Nabi, namanya Ummu Ammarah. Ummu Ammarah ditolong Nabi. Sebenarnya dia nurse je kan, tapi dia berperang dengan Nabi lah. Maksudnya dia mempertahankan Nabi depan Nabi. Dia tengok tak ramai orang lelaki semua dah lari. Waktu tu Nabi nampak orang Islam lari, faham tak? Nabi panggil dia, tapi dia lari. Tapi dia kata kalau nak lari pun tinggal baju kau, baju besi, bagi kat perempuan ni. Faham tak? Engkau tengah berterabur. Maknanya masa tu kelang kabutnya orang tak sempat tengok muka itu Nabi aku, faham tak? Orang dengan suara je Nabi kata sini, contohnya lah Omar sini, macam Ahmad sini, Ahmad sini. Tak nak, faham tak? Terabur, orang tengah berbunuhan. Jadi Nabi kata kalau pun nak lari, tinggallah baju dengan pedang kau. Dia buat, dia buka baju dia tinggal pedang dia. Jadi Ummu Ammarah akan pakai baju perang perempuan ni, dan dia akan lawan di sisi Nabi. Yang mahalnya ni, dia akan lawan dan sebelah dia anak dia lawan sekali. Perempuan ni lawan punya lawan, nanti anak dia akan dilukakan oleh orang jahat, orang Quraisy. Mak ni akan pergi ke anak dia, kau okey tak katanya. Dia tengok luka dia kat tengkuk ke apa, okey sikit je, bangun katanya. Mak bukan senang tau bila lukanya anak dia kata bangun, sambung. Maknanya apa? Boleh luka lagi, betul tak? Kan mak kata baliklah ambil MC. Faham tak? Mak ni sayang ke anak lain macam. Bila Nabi nampak mak ni pergi ke anak dia dan paksa anak dia bangun, kita ada kerja ni, bangun, sambung. Nabi kata tak ada siapa boleh buat apa yang kau buat tu. Tak ada mak yang boleh buat apa yang mak engkau buat. Sebab susah benda tu. Dan dia akan lawan sampai dia sendiri pun cedera lah. Dia akan lawan dengan Ibnu Qami'ah yang bunuh Mus'ab tu. Ibnu Qami'ah maksudnya dia memang power lah. Jadi perempuan ni berani lawan dengan orang yang power macam Ibnu Qami'ah tu. Lawan-lawan, tapi dia sendiri akan cedera kat leher dia, dan dia akan dapat 13 luka. Nama Ummu Ammarah yang betul ialah Nusaibah. Famous dia Ummu Ammarah. Bagi siapa perempuan yang suka dengan cerita-cerita sahabiah,
You just tulis Ummu Ammarah, you baca cerita kisah pasal dia. Sorry nota terabur sikit dengan cerita saya. Tak apa you dengar je cerita, nanti tengok-tengok. Masa inilah nanti Hamzah akan mati. Okey, Hamzah akan mati. Dan matinya Hamzah dekat area sinilah, belakang ni lah. Sebab Hamzah dia tak ada slow-slownya, dia laju. Jadi dia akan berada kat tempat musuh lah. Okey. Dan Wahsy yang cerita-cerita ni. Kita pause kejap. Wahsy yang Abyssinian slave tu. Wahsy ialah hamba siapa? Hamba siapa Salah sebenarnya. Wahsy bukan hamba Hindun. Wahsy ialah hamba Jubair ibn Mut'im. Tak ada kaitan dengan Hindun. Jubair ibn Mut'im cakap dekat Wahsy, kalau kau boleh bunuh Hamzah, aku bebaskan kau. Si Hindun pula cakap, pun offer benda yang sama. Kalau kau boleh bunuh, aku bagi kau harta kat kau. Kau tunjuk kat aku mana mayat dia, sebab aku nak kunyah hati dia. Bengang ni. Dan bila Wahsy yang cerita kisah ni dalam Sahih Bukhari tau. Kisah ni panjang sikit, saya cerita semua lebih kurang Ada sekumpulan sahabat Nabi ataupun anak sahabat. Saya rasa anak sahabat. Dia jalan-jalan dekat Madinah ke Taif, tak pasti. Saya rasa Taif. Dia kata, bukan ke pakcik Wahsy duduk kat sini, hidup lagi kan? Jom kita tanya dia apa yang jadi kat Uhud nak. Dua budak ni, orang muda, boleh jadi sahabat yang muda ataupun tabi'in. Okay? Boleh faham kan tabi'in? Ketuk pintu Wahsy, bagi salam. Wahsy keluar. Wahsy pun nampak dua orang ni. Dia cakap, kau Wahsy kan? Dia kata, ya. Lepas tu Wahsy pula cakap, dia tengok dia kan, dia tengok kaki budak tu, kaki orang yang mungkin umur 20-an sekarang ni. Wahsy dah tua Nabi dah tak ada. Okey. Wahsy tengok kaki dia. Aku rasa aku pernah main lah dengan kaki kau masa kau baby dulu. Maknanya Wahsy nak cakap, dulu kau aku pernah dukung lah, masa mungkin dekat Mekah dulu lah. Lepas tu dia kata, tanya apa kau nak. Orang Arab kan sangat fokus, sangat sensitif dengan rupa orang, kaki orang, tangan orang. Faham tak? Sebab diorang tak ada iPad dengan iPhone. Seriously. Kan dia tak ada YouTube tau. Jadi diorang manusia tu kuat sikit lah. Saya dah pernah cerita kan, pernah cerita dulu kan, yang diorang tahu kalau kau muka macam ni mesti ada sikit Cina kan, kalau hidung mancung sikit entah mesti ada Pakistan ataupun Arab ke. Faham tak? Diorang suka pandang ni semua. Kita kan malas, kita semuanya Melayu. Kita faham tak? Yelah, Melayu kat mana, asal mana, entahlah, Melayu lah. Kita macam tu. Kita bulatkan je. Pada Melayu daripada paling gelap kepada paling cerah, dan kat Cina dah pun Melayu semuanya. Kan? Hidung paling mancung sampai tak ada hidung pun Melayu. Mana boleh satu bangsa semua benda ada kan? Tapi sebab kita malas. Tapi orang Arab lain. Yelah, kau Melayu, kau mesti dari bahagian-bahagian Aceh kan? Faham tak? Mesti kat utara-utara sikit. Tak, kalau muka macam ni mesti selatan-selatan sikit. Ada orang suka perhati. Jadi Wahsy tengok kaki pun tahu, aku pernah main kaki kau ni masa kau baby. Maknanya detail lah. Lepas tu, yes, apa kau nak? Dia tanya Wahsy, aku nak cerita, tanya sikit pasal apa jadi dulu. Dia Wahsy pun ceritalah. Dia kata, sebenarnya kan aku masuk perang Uhud bukan untuk bunuh siapa-siapa. Aku nak lepaskan diri aku je. Sebab Jubair ibn Mut'im kata, kalau aku dapat bunuh Hamzah, dia akan bebaskan aku. Jadi itulah sebabnya aku masuk perang, bukan nak bunuh orang. Jadi dia tak kacau siapa-siapa pun. Dia bawa tombak dia. Dan sampai sekarang orang Afrika pandai dengan tombak. Tahu tak? Tombak means Afrika. So dia bawa tombak dia. Dia kata, aku tengok Hamzah, aku nampak, aku jorok belakang satu batu ataupun satu pokok, aku nampak Hamzah, semua orang yang dijumpa dia bunuh. Maknanya Hamzah memang power lah. So dia tengok, bila aku nampak ada opening dekat dia punya baju depan aku betul-betul, maknanya dia tembak dari belakang tau. Dia tombak dari belakang. Logiknya kalau Wahsy jumpa Hamzah depan-depan, Wahsy mati. Logiknya lah, dengan tengok cerita Wahsy tu. So dia pun tahu dia tak mampu nak lawan orang ni one on one. So dari belakang dia nampak ada sikit, sebab dia orang pakai baju besi. Baju besi tak semestinya cantik sampai habis. Kadang-kadang ada kosong kat belakang apa kan.
Dia nampak, dia pula pandai tombak. Dia tombak, dia kata, masuk kat depan, keluar kat belakang, tembus. Keluar kat depan, sorry. Dan Hamzah pusing, dia kata. Hamzah pusing dan dia nak kejar aku dengan tombak tu. Tapi luka dia lagi teruk daripada kemampuan dia, dan dia akan jatuh, mati dia. Itu je Wahsy buat. Dan Wahsy pun cerita, nanti waktu tahun ni, ceritakan kemudian dia cerita, nanti Wahsy akan lari ke Taif. Tapi bila orang Taif pula masuk Islam, Wahsy ikut sekali. Bila Wahsy depan Nabi, dia tanya Nabi, kau kenal aku tak? Nabi kata, kau Wahsy kan? Kata, ya. Nabi kata, ceritakan apa yang kau buat hari tu. Dia ceritalah benda ni. Kemudian Nabi akan nangis sampai basah janggut dia. Nabi cakap kat Wahsy apa? Kau jangan duduk depan aku lagi boleh? Aku terima Islam kau, tapi kau jangan tunjuk muka depan aku. Seolah-olah macam punishment untuk Wahsy lah, dia tak boleh duduk depan Nabi. Kalau Nabi berceramah ke apa, dia akan duduk tepi lah. Faham tak? Khutbah ke apa, Wahsy takkan duduk dekat saf pertama untuk tunjuk muka kat Nabi. Itu dia punya hukuman lah, apa yang dia buat dalam hidup. Sebenarnya Nabi bukan nak hukum dia. Nabi ni emotional tau. Tengok muka kau, aku teringat kau yang tombak pakcik yang aku sayang tu, Hamzah kan. So macam, boleh tak jangan remind me, so you just stay away lah. Tapi Wahsy cakap, nanti waktu peperangan Yamamah, Nabi dah tak ada. Masa tu ada Nabi palsu, nama dia Musailamah. Jadi Wahsy kata, aku bawa tombak yang sama tau dalam peperangan Yamamah tu. Tombak yang sama, dengan harapan aku nak tebus balik kesalahan aku dengan Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi dah tak ada, tapi ini orang yang mengaku jadi Nabi palsu kan. Harapan aku ialah aku bunuh dia, tebuslah apa yang aku dah silap dulu. So Wahsy masuk dalam peperangan tu, dia lawan dengan fokus nak bunuh Musailamah. Tapi Wahsy dia orang honest tau. Dia kata, aku nampak si Musailamah within range lah, dah boleh lah ni. Aku pun baling aku punya tombak kuat-kuat, kena dekat dia. Tapi pada masa yang sama, dia pun kena panah oleh Abu Dujana. Abu Dujana Islam. Banyak Abu Dujana pun nampak si Musailamah, aku pun nampak Musailamah. Faham tak? Jadi Wahsy punyalah honest. Dia kata apa? Aku tak tahulah Musailamah tu mati sebab tombak aku ke ataupun sebab arrow tu. Kan honest. Kalau kita, aku yang bunuh, ambil gambar semua siap-siap, betul tak? Tapi tombak tu, tapi arrow tu entah, I don't know kan. Mungkin arrow tu lepas dia mati. Manusia kan dia suka tunjuk dia punya kehebatan. Dia tak sibuk nak cakap yang mungkin aku silap kan. Jadi itulah kisah Wahsy. Tapi yang problemnya, Wahsy akan cakap dekat Hindun, tu dia mayat. Itu je kerja dia, tunjuk lah Hindun tu mayat. Tahu tak Hindun buat apa? Waktu tengah terabur-terabur tu, orang Islam tengah lari sana sini, perempuan-perempuan yang lari sampai nampak anklet tu datang balik, yang 20 orang tu kan. So dia datang balik, Hindun lah ketuanya. Dia kan komander punya wife. Dia datang balik, apa dia buat? Antara yang dia buat ialah dia potong perut Hamzah, keluarkan dia punya liver, dan dia akan buat apa yang dia nazar lah. Nazar dia ialah aku kan makan liver dia. Dia cuba nak kunyah, tapi tak dapat nak telan, dia ludah. Kemudian tak cukup dengan tu, diorang akan, siapa sahaja mayat-mayat yang diorang jumpa kat area sini kan, jenazah, diorang akan potong telinga, potong hidung, korek mata, potong lidah, apa-apa lah diorang buat. Mutilation dia panggil mayat ni. Dan ada riwayat kata potong kemaluan pun. Dan diorang buat apa tau? Diorang buat rantai, sebab nak geram punya pasal lah kononnya. Ni nak balas apa yang kau buat kat kami dulu kononnya. Ini memang jahiliah lah, memang sangat jahiliah. Buat rantai dan pesta-pesta tau, nyanyi-nyanyi. Lepas tu dah puas dah, rantai tu ramai tau yang diorang buat ni. Ramailah sahabat Nabi yang kena. Dia akan letak kat pokok dan diorang balik, supaya orang Islam datang tengok berteraburnya dia punya mayat family dia, darah sana sini, dan siap dengan organ-organ tu kat atas tu lah, alat-alat tu, anggota. Sebab itu kalau kita pernah dengar cerita, ada sahabat Nabi yang cuba ditutup mukanya tapi kakinya nampak. Cuba ditutup kakinya, mukanya nampak. Pernah dengar tak? Kenapa nak sibuk sangat tutup? Sebab kena ni lah. Kisah tutup-tutup tu kisah Hamzah lah dan Mus'ab ibn Umair.
Kenapa mereka sibuk nak tutup sangat Hamzah? Sebab keadaan dia sangat mengerikan. Orang datang tengok, ya Allah, Hamzah ke ni? Macam ni sekali kau buat. Nabi tak nak tahu perempuan-perempuan sedara dia, iaitu Hamzah punya kakak, ada Safiyah binti Abdul Muttalib, ada dalam peperangan tu. Dia tak nak Safiyah tengok pun muka adik dia. Nabi kata tutup. Itu yang kisah tutup kaki nampak tu. Akhirnya Nabi buat kata apa? Tutup muka, biar kaki dia open. Kaki dia tutup dengan daun-daun je lah. Itulah kisah perang Uhud. Wallahu alam. Kita break sekejap 5 minit. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi